Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Mana semua orang? Tak nampak. Mana semua orang? Tak cia saya seorang buka kamera. Buka kamera. Okey, baik. Sihat. Seorang je reply. Yang lain mana? Minta tolong seorang untuk seru dekat grup Telegram. Kita dah mula. Kita tak nak kita lambat. Seru-seru mereka di Telegram. Okey, baik. Okey, cikgu ada, Puan Roslina ada, Puan Nisma ada. Cikgu kerusi baru ke? Oh, background baru. Alamak, hari ni tak boleh buka kamera. Awat. Okey, baik. Kita buka majlis kita malam ni dengan baca Muqaddimah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, baik. Sama-sama kita doa untuk malam ni kita diberikan keberkatan. Lidah saya lancar nak bertutur. Anda pun lancar untuk faham. Mudah-mudahan apa yang saya cakap ni memahamkan anda, bukan mengelirukan anda. Dan anda pun semua faham. Dan apa yang kita sharing, kita belajar, kita dengar malam ni memberi kebaikan kepada kita untuk hari-hari kita seterusnya. Anda dengar, anda belajar, saya pun bila saya cakap, saya dengar dan saya juga belajar apa yang saya cakap. Kita cakap ni, kita reminding ourselves lah, supaya kita buat yang baik ataupun mungkin next time kita boleh sampaikan dengan lagi yang terbaik. Okay, sebelum kita mulakan, ada apa-apa soalan? Saya suka mulakan kelas dengan start dengan soalan. Ada apa-apa nak tanya? Sebab culture kita dekat Malaysia ni kita belajar sejam, 2 jam, lepas tu habis. Dan tak ada soal jawab. Jadi kefahaman tu tak pasti. Dapat ke tak? Clear ke tak? So sebelum kita start, ada apa-apa soalan? MLG, Magic Life Cake, tema kita adalah tentang teknologi tidur. 7 hari sebelum tidur dan 7 hari selepas bangun tidur. Kita berkisar dengan benda-benda yang berkaitan dengan tidur. Tidur setidur-tidurnya. Walaupun tidur tu, ada setengah orang mudah, ada setengah orang susah, ada yang rasa anxiety, ada yang insomnia, ada macam-macam. Okay, kat sini ada ke sesiapa yang ada masalah untuk tidur? Tidur tak lelap, tidur susah nak tidur. Ada ke? Insomnia. So semalam NJ, saya tak pasti nama apa, Nurul Jannah ke apa, saya panggil NJ. Semalam lepas kita belajar, ada tak test? Semalam kita belajar tentang mandi dan juga berwangi-wangian sebelum tidur. Adakah dapat membantu insomnia untuk kurangkan ataupun boleh tidur awal ataupun bila bangun tu rasa tak cukup tidur lagi? Umi tak boleh lewat tidur, terus tak boleh tidur, darah habis. Darah habis ke? Dan dapat deep sleep tu susah sikit. Ada saranan ke masa yang terbaik untuk tidur malam? Sebenarnya masa yang terbaik tak kisah. Dia sebenarnya kitaran hidup kita. Body kita dah tahu kita ni tidur berapa jam. Body kita dah set. Sebab tu kalau kita tengok, kalau perjalanan hidup kita lancar, macam contoh, paling lancar
Sebab kita ada jadual, mungkin orang bekerja ataupun budak-budak sekolah, masuk pukul 10 dah ngantuk. Kalau tengok mega movie, dulu-dulu ada mega movie kan dekat TV3. Selalu tak habis sebab mega movie start pukul 9.30, start pukul 10, 10.30 kita dah tidur. Sebab body kita dah dia tahu sendiri 24 jam tu body kita dapat detect. Kita punya circadian rhythm ataupun bahasa Melayu saya tak pasti apa. Maksudnya kita panggil bahasa mudahnya body clock. Kita ada body clock kita sendiri. Bila waktu kita nak membuang, waktu kita akan rasa lapar, waktu kita nak tidur, waktu kita rasa kita kena bersenam, waktu kita rasa tak sedap kalau kita tak baca buku. Tapi benda tu akan rasa tak sedap, akan respon bila kita sentiasa buat. Dan mungkin kita tak rasa nak baca buku sebab kita tak selalu buat. Mungkin kita tak rasa nak mengulang membaca Al-Quran ke apa sebab kita tak selalu buat. Tapi yang kita selalu buat lah, pergi tandas, makan dengan tidur. Yang tu memang body kita akan selalu remind diri kita, waktu ni macam ni, waktu ni macam ni. Dah mengantuk. So, apa soalan tadi? Masa yang terbaik adalah kita kena, kalau kita nak ubah, kita kena setkan diri kita. Contoh kita exercise, jaga makan. Semalam kita bincang pasal kita kena exercise petang supaya malam tu badan kita dah rasa letih sedikit dan boleh membantu kita tidur. Dan kita makan, kita jaga makan tak. Malam ni makannya jangan heavy. Dia sepatutnya heavy adalah breakfast. Sebab pagi kita nak guna energi yang banyak. Tapi janganlah nasi lemak dan roti canai. Makan benda-benda selain pada benda tu. Yang banyakkan sayur, banyakkan biasa kalau tengok Chinese punya breakfast, dia tak sama dengan kita. Dia makan roti bakar, lepas tu air. Dan macam pukul 10, pukul 11, dia ada makan dia yang berat sedikit. Dan kalau makan malam, memang tak banyak dia makan. Kita kena, kalau kita nak tidur awal, memang kita kena ubah. Boleh kata everything, seharian hidupan kita tu kita kena ubah satu-satu. Dan silap-silap kita kena ubah banyak benda. Exercise, terutamanya, dan juga makan. Okay. Jadi saranan saya untuk tidur awal tu kita kena paksa sedikit dan kita buat beberapa benda yang kita akan belajar dalam kelas ni. NJ tulis, Alhamdulillah semalam saya mandi sebelum tidur dan pakai wangian berjaya tidur lebih awal. So saya harap dengan cara tu boleh bantu orang insomnia untuk dia tidur awal ataupun tidur awal, tapi kita nak tidur yang puas hati. Ada setengah orang dia boleh tidur pukul 12 dan bangun pukul 4, tak ada masalah. Dan dia cover dengan tidur 2 kali pada siang hari. Mungkin tidur antara 10, 11 ataupun tidur tengah hari 12, 1 dan juga sedikit pukul 3, 4 macam tu. Tak banyak pun, dalam 20 ke 30 minit untuk kita recharge. Setengah-setengah orang dia perlu macam tu. Sebab ada dia rentak tidur kita panggil, dia ada berbeza di atas orang. Ada orang dia boleh tidur banyak kali dalam satu hari. Pukul pagi, biasa contoh kalau bulan puasa, ada setengah orang dia boleh tidur pukul 8. Kita bangun awal, nak bulan puasa, mungkin bangun 4.30, lepas tu kita makan. Makan biasa tak kisah, makan. Macam saya perhatikan macam bulan puasa hari tu, saya tak banyak sangat makan benda berat. Roti pun tak makan sahur, makan biskut macam tu, dan banyaknya makan cornflakes dengan susu. Bila makan tu saya kurang mengantuk. Tapi kalau makan roti 2 keping ataupun kalau makan nasi, memang confirm akan mengantuk lepas pukul 7. Waktu tu kita nak drive, dan bahaya benda tu, mengantuk waktu drive. Jadi saya tukar makan, tukar cara apa saya makan. Lepas tu saya dapat dapat rentak yang tidur yang bagus. Tidur sekejap pagi, lepas tu sekejap tengah hari, sekejap petang dan juga malam. Lagipun hari tu bulan puasa kita ada kelas Power and Gelap, bangun pukul 3.30 untuk stay up kelas pukul 4 sampai ke subuh.
Lepas tu nak memasak, nak makan, masak pun masak yang simple, sebab makan tak banyak sangat. Ataupun saya masak untuk baby, macam tu. Jadi kita kena really work hard untuk susun balik jadual kita. Sebab kita ibarat untuk lepas ni kita nak bangun pukul 4 pagi untuk fasa seterusnya, memang kita kena ubah betul-betul. Kita tak boleh main-main, kita tak boleh acuh tak acuh, tapi kena mungkin malam ni dah ready untuk tidur awal supaya start 21 sampai 27 kita tak terkapar-kapar untuk kita bangun awal, macam tu. Roslina Zakaria ada tanya, sebelum tidur pukul 12 buat step, alhamdulillah terjaga pukul 3 pagi. Okey, alhamdulillah. Step dia mungkin mandi dan juga pakai minyak wangi. Saya susah nak tidur awal sebab kerja macam tak habis-habis. Mungkin saya tak pandai manage masa. Biasanya kena tengok diri kita. Kena kenal diri kita. Mungkin cara nak kenal diri itu macam-macam lah. Ada orang tengok tarikh lahir lah. Ada orang tengok darah lah. Ada orang buat personality test lah. Ada orang suka test diri dia sampai dia kenal diri aku macam ni. Kalau saya jenis macam tu. Kita buat self experiment supaya kita kenal. Dia manage masa tu satu, tapi kita kena tengok kita punya body rhythm, rentak body kita ni macam mana. Ada setengah orang mungkin waktu kerja siang hari tu busy, malam baru boleh buat kerja-kerja untuk second business ke apa. Dan waktu tu bila dah segar, kita kena susah nak tidur. Jadi kita otak dah fresh, otak ligat berfikir, dapat idea tu idea ni. Kadang-kadang terbuka Facebook, baca isu semasa, otak lagi trigger nak baca lagi berita. Dia keep going sampai kita dah lambat dan kita dah terlepas waktu yang best untuk kita tidur. So kalau nak ubah, ataupun kalau tak boleh ubah, gunakan dengan cara kita mandi macam semalam. Untuk kalau dah kes macam ni, mandi dengan menggunakan air suam. Jangan guna air sejuk, sebab bila air sejuk, salur darah lagi kecut dan darah lagi lancar. Bila darah lagi lancar dalam badan kita, dia jadi kita segar. So kita mandi dengan air suam, air hangat, dan kita akan dapat relax sikit. Lepas tu dalam setengah jam macam tu kita akan rasa kita dah mengantuk. Waktu tu kita boleh ready untuk tidur. Kita menulis sedikit ataupun kita buat apa-apa benda yang kita buat sebelum tidur. So saya ingat dalam kitab Bidayatul Hidayah, karya Imam Ghazali, boleh beli dekat kedai, Bidayatul Hidayah ataupun Permulaan Jalan Hidayah, Imam Ghazali tulis. Terjemahan dia banyak dekat kedai-kedai buku. Dia dah susun. Bermula daripada maghrib lagi, kita buat apa, dan lepas isyak tu memang kita tidur. Kalau kita perasan, kita jadikan amalan membaca Al-Mulk dan surah As-Sajadah sebelum tidur. Dalam kitab tu Imam Ghazali cakap, lepas kita solat isyak kan ada 2 solat rawatib, solat sunat. Dalam solat sunat tu Imam Ghazali cadangkan baca surah Al-Mulk, baca surah As-Sajadah rakaat pertama dan surah Al-Mulk rakaat kedua. So kita dah tak perlu baca Quran lagi lepas kita solat, dan kita boleh ready untuk kita tidur. Sebenarnya benda-benda tu kita boleh gabung. Sebelum ni kita belajar solat sunat, lepas tu baca Al-Mulk. Jadi tak ada masalah untuk kita combine. Yang penting kita dah baca lepas isyak dan ready untuk kita tidur. So untuk macam Nur Sadikin, kena cek balik, ataupun kalau tak boleh ubah jadual, cuba mandi air hangat. Lama tak dengar perkataan mega movie. Saya pun lama tak tengok movie. Sekarang saya dah lama tak tengok TV. Kalau tengok TV pun balik kampung je, sebab kat sana ada Astro. Sekarang saya nak tengok TV, apa saya nak tengok, YouTube saja dan Google je kat mana-mana platform yang kita boleh tengok. Biasa movie tak, lebih banyak tengok dokumentari ke apa.
Sambil tidur, tengok TV, sambil main phone. Okey ke tak okey? Siapa rasa okey angkat tangan? Confirm, boleh cuba komen. Okay, confirm ada jawab tak okey. Kenapa tak okey? Sebab tengok TV, dia ada satu rules dalam ilmu kita nak tidur ni. Screen phone kita, dia apa yang kita nampak dekat phone kita, semuanya terbina daripada 3 jenis basic warna. RGB, red, green, blue. Kita tahu kombinasi warna yang paling basic, even kanak-kanak dekat tadika pun belajar ambil warna merah campur dengan hijau dia jadi warna orange. Lepas tu biru campur warna merah jadi purple. Lepas tu apa, hijau campur biru jadi apa, kuning ke apa tak ingat lah. Dia akan jadi kombinasi tu. Jadi kalau nak buat warna hitam, letakkan banyak-banyak red, green, blue jadi warna hitam. Kalau nak buat warna fuchsia contoh, fuchsia ni dia pink-pink sikit tapi dia cerah-cerah sikit. Dia beza dengan strawberry, dia beza dengan pink yang asal. Nak buat warna violet, beza dengan warna pearl, berbeza dengan warna indigo. So biru, turquoise, jadi warna tu dia kombinasi. Jadi mata kita, bila kita zaman sekarang kita ada skrin, kita dah biasa dengan TV daripada kecil. TV, lepas tu jadi laptop, lepas tu PDA, tablet, sampai sekarang phone. Dulu TV wayang pacak dekat kampung, satu kampung datang ke Padang. Lepas tu ada TV, masuk rumah, duduk ke halaman rumah. Ada halaman rumah bukan, dekat ruang tamu. Sekarang TV dah tak guna banyak dan sekarang TV ada dekat muka kita je. Dan kita tak tahu, masing-masing duduk dalam bilik layan TV masing-masing. So benda tu sebenarnya tak bagus sebabnya ada dalam red, green, blue, dia panggil ada blue ray ataupun sinaran biru daripada skrin. Kelebihan sinaran biru ni dia buatkan kita rasa nak stay up. Jadi kita rasa bertenaga. Jadi kita rasa, okay, aku boleh go on lagi. Sebab tu kita kadang-kadang kita scroll, benda yang kita baca tu kita dah minat. Kita tengok TikTok, video tu kita tengok tu dah minat. Contoh video bola. Lepas tu bola lagi. Ataupun baca novel dekat telefon. Ataupun baca apa-apa. Asalkan laptop ataupun telefon, kita akan rasa nak pergi lagi. Nak go on. Lepas tu dah 2-3 jam kita dah scroll. Jadi kita tak perasan dah pukul 1. Ataupun kita rasa kita tak mengantuk sebab kita dah baca. Sebabnya kita terpancar ataupun mata kita tengok blue screen, blue ray daripada screen, sama ada laptop kita, phone kita. Jadi cara dia adalah untuk buat benda tu, kita setiap phone sekarang, terutamanya phone, siapa pakai phone yang paling baru mungkin 5 tahun, 6 tahun ke belakang ni, memang kita dah ada apa ni, dah ada function untuk kita pasangkan ataupun kita reducekan blue screen. Contoh kalau Oppo, saya pakai Oppo, kita ada quiet time, maksudnya dia akan kurangkan vibration. Lepas tu dia akan screen tu daripada putih yang ada biru, dia buang biru jadi warna, ada campuran warna merah dengan hijau, dia jadi kuning-kuning sedikit. Jadi benda tu akan dia akan bantu untuk mata kita, dia tak berjaga sangat. Cuba cek phone masing-masing, benda tu akan ada. Cuma kita je kena tahu bila kita nak guna dia. Macam phone saya set automatic pukul 8 malam sampai 7 pagi. Lepas 7 pagi baru dia kembali kepada warna yang biasa. Jadi mata saya kalau dengan phone ni, bila kita tengok screen phone, kita nampak kuning sedikit, dia tak cerah, jadi kita tak termotivasi untuk kita baca lagi. Baca pun cepat mengantuk. Itu salah satu cara untuk kita reduce lah, kalau kita perlu bergantung kepada phone. Sebab tu kalau dulu TF selalu cakap orang datang mengandu ke apa, boleh tanya-tanya, senang, tutup phone. Lepas maghrib tutup phone. Lepas tu orang cakap, kalau ada orang call macam mana? Saya nak masuk macam mana? Semalam ada orang call ke? Tak ada kan?
2 hari lepas ada orang call. Tak ada kan. Kita je perasan kita sebenarnya akan ada orang call. Tapi kadang-kadang ada je dalam masa satu hari 5-6 jam tak ada orang call. Jadi waktu tu sebenarnya kita bagi isyarat ke diri kita, kita rehat. Macam sekarang saya dah tak tutup phone sebab saya dah jarang bergantung dengan phone. Apa-apa nak maklumat baru saya cari phone. Kalau tak, saya cukup sekadar baca balik buku-buku yang kita ada ni ataupun tengok nota. Sebab benda-benda yang kita selalu nak tu, boleh kata benda tu berpusing dalam otak kita je. Cuma kita tak keluarkan balik. Ambil pen, ambil kertas, kita tulis balik. Panjang juga soalan Hisham ni. So, jawapan ringkasnya tak okey. Tak okey untuk main phone sambil tidur. Sebab bila kita dah nak tidur, contoh macam kita bermula semalam, bermula dengan kita mandi, lepas tu kita berwangi-wangian, kita dah masuk fasa untuk kita tidur. Waktu tu kita dah lupakan attachment kita dengan semua benda berkaitan dengan teknologi. Kalau TV tutup, internet tutup, kita tak nak kita terganggu. Sebab kadang-kadang kita tutup lampu, lampu internet tu bernyala lagi, warna kuning lah, warna biru lah. Kadang-kadang benda tu trigger. Sebab tu tidur yang bagus, tidur dalam suhu bilik yang aman, yang suhu bilik yang nyaman. Lepas tu tidur dalam keadaan gelap. Sebab lampu yang kita tengok sekarang atas kita ni pun dia ada Blu-ray dia juga. Selagi mana kita tak percaya, cuba cari. Sampai ada baby umur setahun, cuba satu malam tak tutup lampu, diorang tidur ke tak? Tak tidur. Susah. Anak saya pun tak tidur. Kena tutup lampu baru dia rasa dia nak tidur. Lagipun kita dah ajar daripada kecil, daripada 1 hari 2 hari tidur dalam keadaan gelap. Even macam kawan saya pernah duduk UK, dia cakap waktu kecil-kecil dulu mak dia dekat UK ni dia ada musim sejuk, musim panas. Bila musim panas, siang hari dia panjang. So dia panjang tu sampai 15 jam. Kadang-kadang waktu sekolah tak buka lagi, walaupun dah subuh, tapi waktu tu tidur tak cukup. Mak dia terpaksa tampal kertas hitam dekat tingkap. Lepas tu pasang lansir tebal-tebal, nak bagi suasana tu bila tutup lampu tu gelap. Cahaya kat luar tak masuk. Jadi anak-anak ni rasa okay, ni waktu tidur lagi. Walaupun dah semayang subuh, mungkin ada 4 jam lagi, takkan nak bermain. Bila dah bermain nanti letih, bagaimana nak perform kat sekolah. So waktu tu sebenarnya adalah waktu untuk tidur. Okey, lepas tu Umi tulis, since sekarang ada komitmen, Umi set tidur pukul 12, pukul 4 terjaga. Okey, mungkin kena tambah dengan nap 2 kali untuk siang hari. Sebelum tidur tengok phone selalu ganggu emosi banyak. Betul, memang terganggu emosi. Otak bising, pengalaman sendiri. Ni Cikgu Amira punya. Satu lagi, kita zaman sekarang dengan phone biasanya, saya tak pasti. Kalau saya dengan phone dekat Facebook, saya banyak membaca. TikTok saya delete, Instagram saya tak pernah ada account. Jadi terhindarlah dengan video. Dekat YouTube pun saya delete dekat phone. Saya nak tengok YouTube dekat phone, saya pergi dekat browser, dekat Google Chrome, type youtube.com. Lepas tu type je video. Jadi bila dengan browser ni, dia limitkan kita punya, dia limitkan kelancaran. Kalau dengan apps ni, kita semua saja. Okay, video tu, video ni. Kalau dengan browser, dia kena loading lah. Bila dah loading lama tu, dia okey lah. Tapi nak tunggu tu macam rasa leceh. Jadi saya dapat kurangkan attachment saya dengan benda-benda bersifat video. Macam TikTok, macam YouTube, macam tu. Instagram saya tak ada. Dekat Facebook pun kalau Reels saja saya delete. Bila setiap masa Reels selalu saya delete, sekarang dah tak banyak Reels selalu dekat phone saya. Yang banyaklah tulisan. Kadang-kadang kalau baca tu memang, terutama orang tulis panjang-panjang, isu semasa, pasal apa yang saya suka, yang baca, kadang-kadang terlebih masa juga. Tapi at least saya spend masa untuk baca benda-benda yang bermanfaat daripada influencer-influencer yang suka menulis. Bukan yang membawang lah, tapi benda-benda yang bersifat lifestyle, bersifat update progress, update program dia macam tu. Dan satu lagi,
otak kita kadang-kadang kita rasa tertipu. Sama juga orang 40 tahun lepas rasa spend masa dengan baca surat khabar satu hari rasa bermanfaat. Kadang-kadang benda tu kita tak ingat, tapi disebabkan benda tu membaca benda fizikal, dia akan rasa kita punya otak kita, tangan kita belet surat khabar, lepas tu badan kita kadang-kadang baca macam ni, kadang menunduk, kadang-kadang kita baring, kadang-kadang kita berlunjur. Benda tu some sort of kita anchoring juga, dan maklumat kita baca tu kita akan ingat. Tapi zaman sekarang kita tak banyak benda kita buat. Kita hanya scroll up atau swipe kiri kanan. Video ni tak best, swipe macam tu. So kalau zaman sekarang, kita sangka contoh kita spend masa 10 minit, bukan 10 minit, setengah jam menonton video 1 minit dekat TikTok. Dalam setengah jam kita, bila habis setengah jam, kita sangka kita punya otak dapat 30 maklumat baru. Tapi kalau saya tanya sekarang, 30 minit tadi yang tengok video semua tu, ingat tak? Boleh tak ceritakan sepanjang 30 minit? Tak boleh. Even nak sebut satu-satu pun kita dah tak ingat. Sebab benda tu hanya sepintas lalu. Dia lalu dan dia belah. Dia lalu dan belah. Dan keburukannya lah kita tak dapat langsung. Kadang-kadang mungkin satu atau dua video je yang lebih baik kita pergi dekat YouTube ataupun kita pergi dekat Google search, kita type apa yang kita nak, kita baca ataupun kita tonton video yang komplit. Contoh kita sebut topik cara-cara berwuduk. Contoh dekat TikTok ni biasa disebut cepat. Dia bagi cepat sebab masa limited ataupun dia tak nak buat video panjang-panjang dekat TikTok. Jadi benda tu kita rasa okey, bermanfaat. Tapi dia sekadar tu. Tapi sedangkan umur kita sekarang, kita perlukan sebab-sebab wuduk macam mana, apa anggota perlu wuduk, apa yang wajib wuduk. Telinga ni saya dah berapa tahun, dah berbelas tahun ke berpuluh tahun saya tak basuh telinga waktu wuduk sebab benda tu sunat. Once saya tahu benda tu sunat, saya tak buat. Mungkin ada yang terkejut, tapi benda tu kita buat yang wajib. Basuh muka, lepas tu lengan, kepala dan kaki. 4 je yang wajib. Lepas tu kita belajar yang sunat. So kalau dekat YouTube kita boleh baca, boleh dengar video tu dengan detail. Kita dapat ilmu dengan lagi puas hati. Dia sebut satu-satu, kita tahu. Sebab bukan saja kita je nak pakai ilmu tu. Kita satu masa kita akan ada orang bawah kita, mungkin staff kita, mungkin pengikut kita, mungkin anak-anak ataupun saudara mara yang akan tanya, ataupun kita perlu ajar orang. Jadi kalau kita tak ambil ilmu dengan betul, bagaimana kita nak mengajar macam tu. Jadi untuk sebab tu otak kita akan jadi bising sebab kita rasa aku menonton 30 video dalam 30 minit bersamaan dengan 30 ilmu. Kita dah tertipu kat situ. Kita panggil deception. Kita dah tertipu dengan kepuasan diri sendiri. Sedangkan benda tu tak bagus. Lagi satu, yang ni Afnan Rosli bagi tahu waktu saya jumpa dia tahun lepas. Kita orang jumpa dia. Siapa yang kat sini? Mungkin Huda ada. Huda tak ada. Huda ada pergi tahun lepas. Dia cakap otak kita, bila kita spend masa dengan something, kita perlukan fokus. Untuk YouTube, kadang-kadang kita tengok ustaz dekat YouTube, dia sebut Assalamualaikum, lepas tu dia baca mukadimah dia, lepas tu doa-doa. Sebenarnya lah untuk kita relaxkan. Mungkin 2-3 minit tu dia punya introduction. Dia baca doa, saya ustaz ni, saya benda tu dia relax supaya kita bagi cool down. Lepas tu baru dia masuk, okey, malam ni kita akan belajar tentang cara-cara berwuduk. Lepas tu dia sebut satu-satu benda wuduk yang wajib, yang sunat macam mana, cara yang macam mana, kalau dekat lengan sampai ke mana, adakah betul-betul sampai kat garis lengan dengan siku ataupun terlebih sedikit macam mana. Jadi benda-benda tu dia akan masuk secara perlahan-lahan. Dan benda tu bila kita tengok video yang lama, 7 minit ke atas, kita akan dapat kepuasan dan fokus yang betul. Tapi kalau dekat TikTok,
Kita cepat-cepat, okey 1 minit, 1 minit, 1 minit. Okey, dah setengah jam, 30 minit. 30 video. Tapi kita gagal nak sebut satu-satu. Sebab kita tak dapat grab the focus, kita tak dapat install benda tu satu-satu dalam otak kita. Itu kelemahan dia. Farid ada tanya, macam mana orang yang kerja shift malam? Ya, untuk shift malam, saya dulu pernah kerja shift untuk dekat jadi cashier counter. Tapi shift kita orang pukul 1 masuk, habis pukul 10. Dan biasa pada waktu tu, zaman tu, habis pukul 10 tak terus balik rumah, tapi baru pergi makan. Yang memang tak sihat lah. Kadang-kadang habis pukul 10, pukul 10.30, main futsal sampai 12.30, 2 jam main. Lepas tu tidur pukul 1, pukul 2, dan bangun subuh memang, lepas tu memang tidur. Kadang-kadang kalau shift tu masuk pukul 1 tak apa, tapi kalau shift tu masuk pukul 9.30, memang kepala tu memang tintong. Dan benda tu awal-awal kita buat memang okey, tapi saya perasan bila dah masuk setahun bekerja macam tu, badan kita akan ada really bad adjustment. Macam rasa tak best, rasa badan kita tua pada umur, rasa otak dah tak pick up, orang pesan-pesan macam tu macam tak ingat lah, boleh tulis kat WhatsApp lah. Jadi benda tu dia jadi tak best. Badan kita, otak tak ingat. Jadi cara dia nak buat lah memang, pertama kena jaga tidur betul-betul. Waktu tidur dan kena berdisiplin. Mungkin kita habis shift lambat dan orang lain sedang bersembang dekat kedai kopi, spend masa, tapi kita kena tahu sebenarnya kita perlu tidur. Sebenarnya kita kena tahu badan kita perlu rehat. Sebenarnya kita tahu kita dah tak perlu makan malam, kita dah tak perlu nak exercise. Bukan exercise lah, tu bukan exercise. Main futsal tu macam aktiviti yang betul-betul berat. Kalau pergi gym pukul 8 sampai 9 tu boleh consider lagi. Tapi kalau dah pukul 10.30 main sampai pukul 12.30 malam, biasa futsal macam tu, benda tu amat-amat tak bagus untuk jangka masa panjang. Jadi saya perhatikan banyak. Dan hasilnya esok bila bekerja, bila nak buat keputusan kita, saya tak sharp. Lepas tu banyak benda salah. Saya cashier counter, kena kira duit. Kadang-kadang duit cukup tapi tandanya salah. Tandanya betul, duit tak cukup kadang-kadang. Walaupun miss 10 sen, miss 50 sen, tapi salah atau tak salah. Jadi benda tu saya perasan. Lama-lama kena ubah dan saya berhenti akhirnya daripada bekerja shift. Sebab bila meningkat umur memang kita kena tengok. Sebab tu saya amat respect siapa yang boleh kerja dekat shopping mall daripada umur 20 sampai ke 60. Kita ada, mungkin ada saudara mara kita yang bekerja macam tu. Tak pun yang kerja kerajaan, kerja misi, nurse, kerja doktor, sampai malam kadang-kadang doktor walaupun duduk kat rumah tapi on call, kena standby, rumah dekat 5 km dengan hospital, kalau dapat call kena pergi. Dan benda-benda macam tu kita panggil orang yang kerja shift ni memang betul-betul kena jaga dia punya staman, makan dan waktu tidur. Dan satu benda yang penting, kena amalkan suplemen. Suplemen tu boleh cari sendiri, kat farmasi pun ada. Nak guna suplemen ataupun nak guna jamu pun ada, macam-macam. Boleh guna yang farmasi punya, boleh guna yang kampung punya Mak Jun, jamu. Yang penting kita kena tahu apa benda yang tak cukup bila kita bekerja shift. Satu, saya perasan bila bekerja shift, kita dah kurang spend masa pagi dekat taman. Sebab nak masuk kerja pukul 10. Malam dah habis pukul 12 contohnya. So, banyaknya orang akan tidur lepas pukul subuh. Dan tidur bangun pukul 9. Pukul 9 bangun, siap-siap pukul 10 dah tamprin ataupun dah clock in. Jadi benda tu akan betul-betul efek kepada diri. Jadi saranan saya, macam kerja macam shift malam memang kena tambah vitamin ke apa ke, kena do something lah. Dan kalau boleh, cuba adjust untuk cari kerja lain. Itu cadangan yang seterusnya lah. Tapi cuba tengok
Sebab saya perhatikan memang rakan-rakan saya pun yang masih lagi bekerja, memang sekarang dah tak fit macam dulu. Walaupun badan maintain, kurus, jaga makan, tapi segi fitness tak meningkat, malah menurun. Main bola pun dah tak larat macam tu. Kita tak nak macam tu sebenarnya. iPhone ada tanya, kalau tidur pukul 10.30, 11, terjaga 12.1, susah nak tidur balik. Kadang sampai pukul 3 terjaga, buat solat sunat, sambung tidur sampai 6.30. Jadi perlu perbaiki di mana? Kalau tidur pukul 10.30, terjaga. So, tidur. Dia ada beberapa benda kat sini, terutama kena tengok rentak tidur kita. Jenis tidur macam mana. Sebab ada setengah orang yang cuba, kalau tengok dekat internet, ada yang dia boleh tidur 3 jam, tidur sejam. 3 jam, tidur sejam. Dan mungkin dia bekerja sendiri ke apa, ataupun dia buat kerja bukan macam orang biasa. Dia tidur sejam, berjaga 3 jam, tidur sejam. Mungkin dia researcher duduk dalam lab berpuluh-puluh hari, dia boleh buat macam tu. Tapi kalau kena tengok kita punya lifestyle macam mana. Tapi kalau kes macam ni, cuba bila dah terbangun, cuba tidur dan tutup lampu, ataupun kalau nak membaca, baca buku dan cari buku boring. Buku boring tu kita tahu apa yang kita tak minat dan kita paksa baca. Contoh buku sejarah tebal-tebal ke. Tapi pastikan buku tu betul-betul boring dengan minat kita. Saya ada memang banyak buku yang dah berbelas-belas tahun beli, baca tak pernah habis. Kalau baca pun mengantuk, satu muka pun tak sampai. Kadang-kadang kita tengah cergas, baca buku tu kita jadi mengantuk. Itu buku boring bagi kita. Jadi macam kes ni kena, saya tak pasti jadual. Saya kerap tanya exercise dan makan. Sebab benda tu interrelated dengan cara kita tidur. Bagaimana dengan jadual exercise ataupun kehidupan aktif tak aktif. Biasanya jenis macam ni mungkin makan malam lewat, ataupun kalau makan awal pun makan sikit-sikit dan dia kerap makan. Pukul 8 malam makan, 9 malam makan, 10, 11 makan. Jadi benda tu badan kita, energi kita sentiasa ada. Kita tak reducekan sedikit. Apa nama buku tadi? Umi tanya, buku apa? Saya dah lupa saya sebut ni. Rohailis tanya, pasang sepanjang masa eye comfort. Benda tu tak ada masalah. Lagi bagus sebenarnya. Cuma saya siang hari saya tak on lah eye comfort. Saya off je sebab benda tu saya perlu nak juga cerah. Kalau gelap sangat tak boleh. Tuan Afnan apa khabar? Kena tengok dekat Instagram dia, dekat story. Dia ada update kadang-kadang. Kadang-kadang exercise tapi tetap makan sikit je pukul 7. So macam iPhone ni, adakah jenis darah B ke atau darah A? Biasa banyak berfikir. Okey, buku Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, petunjuk jalan permulaan macam tu. Untuk kes iPhone tadi, kena banyakkan lagi dan tengok rutin seharian macam mana. Dan untuk kena paksa cuba tidur seawal mungkin. Mungkin kena, tapi kalau nak buat aktiviti selepas maghrib, buat benda yang ringan macam susun buku, susun meja, ataupun lipat kain, macam tu. Kalau menyapu, dia kira dah macam benda berat sikit, kita banyak bergerak. Okey, baik. Dah hampir sejam. Macam semalam kita, yang pertama adalah mandi, kedua berwangi-wangian, dan kita akan pergi seterusnya. Saya ada 9 benda, 10 benda yang berkaitan kita, apa yang kita perlu buat sebelum kita tidur. Okay, yang seterusnya adalah tentang kita punya visualization. Visualization ni sebelum tidur, yang kita kena buat adalah
Sekejap. Sekejap saya nak ringkaskan. Okay, kita dah mandi. Lepas tu kita berwangi-wangian. So waktu sebelum kita masuk baca doa tidur apa-apa tu, kalau untuk kes ni Al-Mulk dan Sajadah tu baca awal lagi. Kalau boleh lepas solat tu terus baca. Jangan kita tunggu nanti nak tidur kita baca sebab kita takut kita tak terbuat, jadi rugi. Momentum isyak tu dah habis. So kita seterusnya lah dengan kita visualize. Visualize ni kita panggil benda yang berkaitan dengan mental rehearsal. Macam sekolah dulu, kita nak buat acara apa, dan kita akan ada rehearsal, kita akan buat latihan untuk kita. Contoh, latihan perbarisan hari guru ke, perbarisan hari pahlawan ke. Sebelum hari kejadian tu kita akan berlatih beberapa hari. Kita akan berkumpul ramai-ramai, kita berlatih 2-3 kali supaya hari kejadian benda tu jadi smooth. So untuk kita esok malam ni kita dah rehearse. Esok kita nak buat apa sebenarnya? Dia visualize sebelum tidur ni, kita setkan kat otak kita, okay, aku bangun pagi pukul 4. Apa aku nak buat? Aku bangun pagi pukul 4, lepas tu contoh nak buat, okay, nak mandi. Lepas tu nak mandi, lepas tu nak solat, lepas tu nak baca buku, lepas tu nak baca Quran. Lepas tu sampai subuh, solat subuh, subuh nak buat apa? Kita esok contoh kita nak keluar jumpa klien pukul 12 tengah hari. Pagi tu kita nak pergi lobby ke apa ke, kita susun jadual kita, kita rehearse. Kita bayangkan kita pejam mata dan kita buat satu sampai setakat mana yang kita boleh. Dan kalau kita boleh sampai malam, sampai kita nak tidur balik, itu yang paling terbaik. Tapi kalau kita boleh setakat jumpa klien je, lepas tu petang tu dah tak larat nak visualize, nak makan apa, nak pergi mana, nak buat apa. Okay, cukup setakat tu. Buat setakat kita termampu. Dia macam kita sedang plan dalam otak kita. Kita macam plan. Apa to do list. Macam to do list, kita buat satu. Kalau macam dulu saya tak visualize, macam waktu saya belajar dulu saya tulis dekat almari dekat college saya, ada almari tu besi yang dilicin, jadi kita boleh ambil marker dan kita tulis dekat almari tu. Dia dah macam whiteboard. Jadi saya tulis apa benda rutin saya perlu buat setiap hari. Nak doa apa, doa kat siapa, doa macam ni. Nak minta apa, itu buat doa. Lepas tu pagi buat apa. Dan antara waktu yang lain-lain tu, itu benda-benda yang lain-lain datang. Kadang-kadang kita selain teknik kita nak visualize, kita boleh juga teknik kita menulis. Sebab sebelum tidur, antara benda yang penting untuk kita buatlah kita menulis. Macam sekarang, lepas ni kalau siapa-siapa nak menulis, habis kelas, tulis. Saya galakkan tulis dekat grup. Saya akan tanya, apa anda rasa malam ni? Lepas tu kita tulis. Dan benda tu salah satu benda untuk kita lepaskan apa yang ada dalam otak kita. Maksudnya bukan kita tak nak pegang, tapi kita luahkan. Sebab lagi banyak kita tulis, benda tu lagi remind diri kita. Anda tulis semua dekat grup, saya baca, tapi saya tak ingat. Tapi anda tulis, anda akan ingat. Contoh, kalau siapa-siapa tanya, kau belajar apa semalam? Susah nak cakap. Sebab kita tak tulis. Tapi kalau kita tulis, mungkin kita tak ingat apa kita tulis, tapi kita boleh buka telefon kita, buka Telegram dan tengok. Oh, ni aku tulis. Siapa pernah macam tu? Ataupun siapa yang suka menulis dekat Facebook, cuba pergi dekat memory Facebook. Baca yang lepas-lepas. Hari ni 15 hari bulan tahun 2013 buat apa? Saya start kat Facebook 2009. Kadang-kadang saya scroll tu almost dalam satu tarikh tu ada dekat 8 ke
9 tahun saya akan menulis tiap-tiap hari. Macam tu. Macam hari ni 15 bulan 5 akan ada 7 ke 8 artikel. Contoh. 7 ke 8 isu. Kadang-kadang saya membebel. Waktu dulu-dulu kita main Facebook sama dengan makcik-makcik sekarang main Facebook. Yang cuma kita dah lebih awal, kita dah sekarang kurang membebel. Kita dah tahu nak buat macam ni, nak tarik engagement, nak tarik traffic, macam mana. So, lagi kelebihan kita menulis sebelum tidur adalah kita ibarat otak kita ni penuh dengan benang yang berserabut. Siapa ada kotak menjahit, ada benang bersimpul-simpul kan, warna hitam, warna putih, warna biru, warna kuning. Ibarat kita, bila kita menulis, kita tarik benang hitam, kita tarik perlahan-lahan keluar dan kita gulung-gulung letak. Ni warna hitam, ni benang warna kuning. Kita susun satu-satu, kita keluarkan keserabutan daripada otak kita. Contoh, kita ada diary kan. Kita ambil diary tu, kita tulis tentang pasal isu semasa, pasal ekonomi diri, pasal pampers anak tak beli lagi, pasal apa-apa. Apa yang kita lalu, hari ni makan terbanyak sikit, esok mungkin berat naik 100 gram. Contoh, kita concern, apa yang kita concern. So, kita luahkan. Hari ni aku tak tak romantik sangat. Aku dapat feedback macam ni dekat tempat kerja. Kesilapan macam ni berlaku lagi. Contoh, kalau cikgu, anak murid masih lagi tak faham subjek ni, apa yang perlu buat. So, kita akan luahkan supaya kita boleh tidur dengan tenang. Kita dah mandi, kita dah pakai wangi-wangian, tapi apa lagi? Macam orang insomnia, orang ada anxiety, memang digalakkan cuba menulis. Kadang-kadang tak boleh tidur, pejam mata tak jalan sebab ada benda fikir. Dan fikiran tu duk bermain tiap-tiap malam selama bertahun-tahun. Jadi benda tu tak pernah keluar. Dan nak cerita dekat orang apa kita runsing pun tak best. Mungkin melibatkan aib diri lah, ataupun kelemahan diri. Setengah-setengah orang dia demam pun dia rasa kelemahan, dan juga memberitahu orang dia demam tu satu aib yang besar. Kita respect orang macam tu. Tapi kalau orang macam tu ada kat sini, saya nasihatkan, cuba tulis. Cari diary ke apa ke, ataupun tulis dekat blog, tapi tak payah publish. Yang penting anda tulis. Nak tulis kat Facebook, anda publish, 2 saat anda delete, macam tu. Ataupun hide je. Yang penting kita menulis somewhere dalam phone, dekat Facebook, dekat kertas ke apa. Yang penting kita luahkan. Barulah kita boleh nak tidur dengan tenang. Dan kadang-kadang orang yang tak dapat visualize sebab ada benda yang sangkut. Biasa kita panggil blockage. Dan boleh membantu dengan tulis. Contoh, aku maafkan orang tu, aku maafkan orang ni buat salah macam ni, tapi aku maafkan dia. Kita mungkin boleh sebut dengan otak kita, okey, aku maafkan je lah. Macam sambil lewa. Tapi bila kita betul-betul kita tulis, ataupun kita tak nak tulis, kita buat rehearsal, ataupun kita bayangkan kita sedang bercakap dengan dia dan kita sebut, aku maafkan kau. Dan kita bayangkan dia datang kat kita, dia salam kita, dia peluk kita, dia menangis ke apa. Anda rekalah lakonan tu dalam otak anda supaya anda semua puas hati, dan supaya benda tu boleh bawa kita untuk tidur dengan tenang. Boleh tulis apa yang mengganggu kita, apa yang kita sedang fikirkan seharian. Kalau kita tak ada masalah tapi kita banyak berjalan, contoh travel sana travel sini, kita rasa best sangat, tulis je lah benda tu best. Dan kadang-kadang benda tu kita buat diary, kita boleh buat satu jurnal untuk travel, dan orang lain boleh baca, orang lain bermanfaat. Semuanya hasil daripada kita lepaskan beban dalam otak kita sebelum tidur. Orang belajar macam malam ni, mungkin banyak nota yang dah catat, dan benda tu kita kena tulis, kita kena luahkan. Ada setengah orang tak suka menulis, tak suka nak visualize, suka bercerita. Cari pasangan masing-masing, cakap tolong stay alive setengah jam, tolong dengar macam tu. Biasa
jadilah kita jadi tukang cerita, okey dah puas, okey dah boleh tidur. Mungkin setengah-setengah orang macam tu. Mungkin wanita macam tu. Kalau lelaki dia tak berapa minat. Lelaki kalau jumpa kawan pun duduk kat meja senyap, phone tak sentuh, borak pun tak, duduk senyap 40 minit, okey balik. Itu pun dah rasa lega. Tapi dia berbeza dengan orang. Okey, ni dah terlebih, saya dah campurkan semua benda. Cuma basic je adalah bila kita visualize, kita susun jadual kita esok macam mana. Dan kalau visualize kita tak dapat buat, rasa terganggu, cuba kita menulis. Sama ada menulis apa-apa. Saya kalau malam saya menulis, buat artikel apa-apa saya simpan dalam phone. Sebab seharian tu ada benda tak puas hati ke apa ke, rasa terlebih banyak benda kita belajar ataupun kita baca-baca, kita rasa nak komen something, kita komen dan simpan dalam phone. Kadang-kadang kalau kita komen, kita luahkan dekat social media, benda tu tak berapa sesuai, benda tu tak berapa, akan kurangkan kita punya engagement dan merosakkan kita punya social media. Itu kita tak nak. Okey, seterusnya, ni yang keempat. Okey, sebelum saya masuk yang keempat, ada apa-apa soalan tentang visualization dan juga penulisan? Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Kita berapa orang malam ni? Ada 57 orang. Semalam pun 57. Ke mana lagi 50 orang lebih? Rasa 60 orang lagi tak masuk. Okey, ada soalan? Type dan tulis. Biasa tengok dia, kalau untuk kes ni dia tak ada beza. Tapi kalau nak dia, kalau kita nak affirmation tu kita kena tulis dengan tangan. Tapi kalau dengan kes untuk kita nak luahkan apa perasaan kita, benda tu tak kisah. Type ke tulis ke, jadi tak ada masalah. Yang penting tulisan kita ataupun taipan kita tu lagi laju daripada otak kita. Kalau otak kita laju, kita akan sedikit frust bila kita tak sempat nak tulis, nak type apa idea yang datang. Ada idea ni memang laju. Dan kadang-kadang bila dah stop, kita rasa tak best. Adakah daripada visualization tu akan membantu kita mendapatkan apa yang nak secara magic atau tak disangka-sangka? Sebenarnya benda tu adalah dia nak pembinaan keyakinan kita terhadap sesuatu benda. Dan juga benda tu adalah satu bentuk kita panggil, selain affirmation, dia panggil affirmation lah. Untuk kita affirm diri kita yang kita nak benda tu. Supaya dia panggil apa, reminder kepada kita, kita nak benda tu. Kalau tak, kita rasa kita dah terlupa, kita rasa kita dah tak dapat. Dan benda tu biasa magic, tak magic ni, benda tu adalah satu benda yang sexy things lah. Maksudnya kita panggil benda tu catchy saja benda tu. Tapi untuk dapatkan, memang kita kena visualize. Tapi visualize tu macam mana? Adakah anda visualize, contoh nak dapatkan kereta, adakah anda visualize kereta tu ataupun anda visualize jalan-jalan menuju untuk dapatkan kereta? Mana lagi best? Mana lagi berkesan untuk hidup? Contoh, kita visualize, okay, kereta, bayang kereta warna putih besar, Alphard ke, Serena ke, Honda ke apa ke. Lepas tu kita tak tahu bagaimana kita nak dapat. Kita nak dapat benda macam tu.
mungkin kita nak dapat dengan cara okay, kita nak beli, kita nak duit, tapi untuk dapatkan duit tu macam mana, apakah cara dia. Lagi baik kita visualize, ataupun bila kita visualization sebelum tidur, kita rehearse, kita buat rehearsal, benda tu kenalah buat dalam bentuk kita panggil aktiviti. Kalau visualize untuk dapatkan benda tu seketul, kita buat dalam V-Games, benda tu kita buat lepas bangun tidur. Jadi jawapan dia untuk sebelum tidur, kita visualize esok kita kena buat apa. What we have to hustle. Contoh, kita kena tajamkan skill kita punya copywriting, kita tajamkan skill kita punya buat marketing, kita tajamkan skill supaya kita rajin, tak jadi malas, kita bersungguh-sungguh, bukan sambil lewa, macam tu. Jadi benda tu kita kena buat. So rehearsal dia adalah, sebab tu rehearsal kita kena susun to-do list, buat apa. Okay, untuk berjaya kita perlu contact 100 orang sebulan. Kita bagi, okay, 3 ke 4 orang satu hari. Adakah kita contact benda tu? Siapa buat takaful kat sini memang kita kena contact orang. Ataupun kita jumpa, hi, kita tanya soalan. Apa khabar anda? Siapa anda sayang? Okey, mak. Kalau anda mati esok, mak tu akan dapat apa? Direct je kita tanya. Supaya dia berfikir. Dapat apa? Dapat hutang. Tak kesian ke mak dapat hutang? Lepas tu mak tak dapat bayar hutang, nyawa anda tergantung, roh anda tergantung antara langit dan bumi. Nanti tak dapat ke syurga, macam mana? Anda mati tak puas hati, macam tu. So kita kena buat contoh macam tadi saya visualkan dialog. Mungkin orang takaful boleh bercakap macam tu. Kalau siapa ada ejen kowe, boleh tanya, rasa-rasa air kat rumah tu terbaik tak untuk family? Ataupun rasa-rasa walaupun anda sapu sampah hari, anda rasa adakah udara dekat rumah tu bersih ke tak bersih? Tak kesian ke kalau masih lagi anak-anak ataupun suami, isteri, mak ayah yang datang ke rumah hirup udara yang tak bersih? Tak kesian ke? Itu kita baik-baik kita rehearse benda macam tu. Jadi sebelum tidur kita kena visualize, kita buat rehearsal yang berkaitan dengan tindakan kita esok. Bukan visualize kita nak pergi sana, pergi sini, macam vision board. Yang tu kita buat selepas kita bangun tidur. Amin. Cikgu tulis, membayangkan esok pagi bangun nak buat apa. Pagi ada sambutan hari guru. Selamat hari guru. 16 Mei kan? Siapa cikgu sini? Selamat hari guru saya ucapkan awal beberapa jam. Lepas rehat ada jamuan makan tengah hari. Okay, benda tu dan kita selitkan apa aktiviti kita. Dekat majlis tu kita bertindak sebagai apa? Kalau kita bertindak sebagai pemerhati je, kita tak ada tugas apa-apa, kita tak jadi MC ke, kita duduk atas kursi, bayangkan kita duduk atas kursi, kita enjoy the persembahan ke, enjoy majlis tu macam mana, enjoy bersalam-salam dengan anak murid, macam tu. Kita buat satu-satu supaya benda tu kita dah setkan, kita nak buat dia supaya esoknya kita tak akan datang satu fasa dekat diri kita, apa nak buat lah, aku dah lost. Kita tak nak macam tu. Bayangkan lagu nak pasang mic okey ke tak, lokasi nak letak speaker dan alang-alang bayang dia jadi DJ. Alang-alang bayang jadi DJ. So bayangkan kita baca pantun ke apa ke. Saya pernah cuba nak jadi DJ tapi tak boleh. Cakap macam ni memang tak boleh jadi DJ. Kena jadi ahli panel. Macam tu. Jadi DJ dia kena happening. Saya tak jadi happening. Kalau buat happening pun suara saya mendatar. Jadi benda tu tak sesuai. Okay, anyway. Saya harap anda semua dapat akan satu teknik yang mana kita rehearse kita punya visualization tu. Buat apa aktiviti. Kalau siapa yang berniaga, nak contact siapa. Esok nak contact makcik tu, makcik ni, customer A, customer B. Esok nak follow up payment, mungkin ada yang tak bayar ke apa ke. Esok nak jumpa orang, nak cerita. Saya ada buat bisnes lobby contohnya. Saya ada buat bisnes jual kerepek, macam tu. Pernah tak makan kerepek paling lazat di dunia? Ataupun suka tak makan kerepek? Anak tak try? Saya ada bawa satu kerepek.
Kita makan satu dan dia makan satu. Cuba rasa bagaimana. Masin ke, tawar ke, apa ke, boleh komen. Macam tu. So kita rehearse apa aktiviti kita nak buat. Selagi mana kita tak rehearse, kita akan esoknya kita akan back to normal. Back to kita punya setting lepas. Kalau kita dah buat bagus sebelum ni tak apa. Tapi kita takut esok ada cabaran baru. Cabaran supaya kita jadi penyabar. Mungkin ada pergaduhan ke esok dan melibatkan kita, bagaimana kita nak menghadapi dia. Dan kalau kita boleh rehearse, kita visualize, kita pesan dekat diri kita, esok ni ada benda nak buat, so mungkin ada banyak kerenah kanak-kanak, budak-budak, macam cikgu. Jadi kita pesan diri kita supaya kita kuatkan sabar, macam tu. Okay, visualize ataupun kita rehearse apa yang kita nak buat esok. Jadi alang-alang kita dah belajar rehearsal, kita praktik, kita ambil masa 5 minit. Sebelum kita praktik, sebut ke tak nak? Okay, kita akan buat belly breathing. Kita sedut nafas, kita tahan dan kita lepaskan. Yang macam tu. Maksudnya kita nak tangan kita ni, nafas kita, perut yang kembung, bukan dada naik. Ni contoh saya tunjuk dada yang naik. Sakit lah, lama tak buat. Dulu saya bernafas dengan dada, tapi bila dah belajar dengan nafas yang betul, sekarang memang susah nak buat bernafas dengan dada. Baru buat je dia dah rasa tak best. Tak sedap. Sebab pernafasan yang betul, mungkin ada berkaitan dengan insomnia, yang berkaitan dengan anxiety, ataupun susah nak tidur, apa masalah depression ke apa, cuba tengok pernafasan kita betul ke tak. Pernafasan betul lah kita sedut dengan hidung, kita pergi dekat perut. Perut kita gembung dan badan kita naik dan dada kita terbuka kiri kanan, luas sedikit. Sebab dia bukan nafas tu pergi ke perut, tapi bila perut tu mengembung, paru-paru kita expand lagi besar. Daripada bila kita fokus kepada paru-paru, dia expand tapi dia tak jadi full expansion. Jadi udara masuk tak penuh. Dan keburukannya bila kita bernafas dengan paru-paru, bukan dengan memang paru-paru, bernafas bila dada kita naik, secara tak langsung dada bagi signal kat otak, okey, kau dalam bahaya. Sila berjaga-jaga. Sebab tu kita mengah. Dan kalau kita perasan, kalau kita contoh ada kebakaran berlaku, contoh ada benda-benda emergency, kita perasan kita akan bernafas dengan dada sebab kita nak ambil nafas tu dengan cepat. Sebab kita perlu buat keputusan yang cepat. Contohnya ada kecemasan, kelemasan, apa-apa emergency, macam tu. Waktu baring senang, memang senang. Jadi kalau siapa-siapa tak dapat lagi, training dia adalah dengan baring dan bernafas dengan betul, dengan perut. Kalau siapa ada anak-anak kecil, baby bawah setahun, cuba tengok. Bila masa mereka bernafas dengan perut, itu waktu tenang, waktu tidur. Tapi bila dia dah start nangis, memang dengan dada bernafas. Nak benda contohnya, dia nak benda tapi kita tak bagi, dia protes, lepas tu dia merengek, itu dengan dada. Okay, baik. Lepas tu kita akan buat priming. Priming tu kita sedut nafas dengan hidung dan kita hembus ke hidung juga. Dan nafas tu pun kita pergi ke perut juga. So dia akan jadi. Okay. Jadi untuk ni kita akan praktik priming. Lepas tu kita akan terus ke belly breathing. Lepas tu kita buat beberapa pusingan dan lepas tu saya nak anda teruskan pejam mata dan anda susun to-do list anda esok. Rehearse terus apa yang anda nak buat esok. Okay, baik. Ready for priming? Okay, ready for priming. Maksudnya tangan kita lurus, duduk dekat peha, badan kita tegak, macam tu. So dalam kiraan, okay, lupa. Bila saya nak priming tadi, saya akan sebut 1, 2, 3. Jadi anda pun sedutlah nafas 1, 2, 3.
Tapi bila saya sebut laju 7, 8, 9, anda pun okey, ikut rentak nombor yang saya bilang. Okey, baik, ready for priming dalam kiraan 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sedut nafas dalam. Tahan. Tahan. Lepaskan. Sedut nafas dalam. Tahan. Tahan. Lepaskan. Ya, priming nafas dengan cepat. Okey, baik. N ada set. Ready for priming. Dalam kiraan 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sedut nafas dalam. Tahan. 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 Lepaskan. Sedut nafas dalam. Tahan. Tahan. Lepaskan. Teruskan bernafas. Teruskan pejam mata. Teruskan bernafas. Sedut. Tahan dan lepaskan. Sedut. Nafas. Tahan. Nafas. Dan lepaskan. Teruskan. Teruskan bernafas. Pejam mata, teruskan. Pejam mata dan teruskan bernafas. Pastikan anda bernafas dengan dah tenang, dah relax dan anda teruskan bernafas. Fokuskan diri anda kepada rehearsal apa yang anda nak buat bila anda bangun pagi esok. Kalau anda bangun 5 pagi, start dengan 5 pagi. Yang bangun pukul 3.30, teruskan dengan 3.30. Buat rutin anda, apa yang nak buat, apa benda baru anda nak buat, susun satu-satu. Susun satu-satu, bangun pagi, gosok gigi, mandi, lepas tu solat 2 rakaat, lepas tu buat benda-benda lain. Susun strategi ke, susun teknik mengajar ke, susun jadual ke, buat laporan kerja ke, ataupun anda nak sambung berdoa. Sebab waktu pagi sebelum subuh, waktu yang betul-betul khusyuk, tak ada gangguan. Kereta tak bergerak lagi, burung tak berbunyi lagi. Teruskan susun jadual anda. Nak breakfast apa, ataupun anda nak sahur, nak puasa 6 tak habis lagi. Rehearsekan visualization anda dengan bersahur. Lepas tu buat apa? Mungkin bagi yang tak buat sahur, nak buat jogging, ataupun dah masuk kerja. Kerja anda buat apa esok? Apa tugas-tugas anda yang anda ingat? Visualisekan apa yang anda perlu buat, visualisekan. Teruskan, saya bagi anda beberapa minit. Teruskan visualize anda, teruskan rehearsal anda. Apa aktiviti nak buat? Nak contact 30 customer? Nak buat direct marketing? Nak ketuk pintu-pintu kedai? Nak contact kawan-kawan lama dekat WhatsApp? Nak infokan mereka anda ada buat bisnes baru? Saya bagi masa anda lagi 3 minit.
Okey, baik. Sedut nafas dalam. Tahan. Tahan. Lepaskan. Sedut nafas dalam. Tahan. Tahan. Lepaskan. Sedut nafas dalam. Tahan. Tahan. Lepaskan. Okey, baik. Buka mata. So, saya nak tanya, berapa perkara anda boleh listkan esok? Ataupun sampai pukul berapa aktiviti anda susun? Adakah sampai 9 malam ataupun sampai tengah hari je? Ataupun sampai pagi ataupun anda listkan 3-4 perkara? Benda tu mungkin pagi jumpa dia ni, tengah hari jumpa ni, petang jumpa ni, malam jumpa dia. Jumpa 4 orang. Ataupun anda susun macam mana? Cuba share. Secara ringkas. Sampai pukul berapa anda susun? Ataupun sampai tengah hari je dulu. Okey, tak ada masalah. Ataupun nak buat sampai subuh je dulu. Sampai tengah hari, tapi bagus juga baru teringat macam-macam untuk esok. Nak bawa bateri, spare mic, nak bawa bekas untuk tapau makanan, nak cas power bank. Oh, tapau. Ada chicken chop lah. Ada lamb chop lah. Ingatlah, ni raya-raya kita kena jaga raya. So, itu cara dia untuk kita visualize. Yang pertama, kita mandi. Terutamanya mandi air hangat, lepas tu kita pakai air bawang-bawan dan kita duduk atas katil, duduk kat mana-mana dalam rumah kita, kita visualize esok nak buat apa. Tapi kalau dekat rumah, kalau malu nak buat priming dan belly breathing, dia mudah je. Macam tak biasa buat, memang itu cara dia. Kita kira sampai 21, tapi kalau dah biasa buat, macam tu dah. Okay. Sebenarnya benda tu adalah kita nak set kita punya peredaran nafas. Mungkin kalau seorangan, kalau saya nak buat priming, dah 3 kali pun dah cukup. Tapi untuk anda yang baru-baru, cuba buat lagi sampai rasa benda tu boleh teruskan macam biasa. Macam dah tak ada apa-apa. Tak rasa berat bila buat. Kak Ros bangun 4:30. Lepas tu ingatkan staff. Servis kereta. Belah tengah hari setiap hal di bank pula. Petang rehat. Itu pun dah bagus. Lepas tu nanti lagi tajamkan. Dekat bank nak buat apa. Dengan staff tu nak borak apa. Nak susun apa. Mungkin hari ni borak dengan staff pasal isu semasa harga kereta naik ke, barang naik ke. Esok kita sembang pula dengan gaji cukup tak cukup, macam tu. Kita boleh buat selang-seli. Okey, seterusnya kita akan sambung malam esok. Cuma saya bagi nombor 4 lah tentang kita nak buang blockage. Sepatutnya kita buat blockage dulu, kita buang, baru kita boleh visualize dengan tenang. Salah satunya saya dah cakap tadi, dengan kita menulis. Tak kisah nak tulis dekat phone ataupun laptop ataupun dekat buku. Yang penting kita menulis dan kita luahkan. Dan ada beberapa teknik untuk buang blockage. Salah satunya kita tulis dekat kertas, benda yang kita tak suka. Kita ambil lighter, kita cucur kertas tu bagi dia terbakar macam tu. Dan kita tengok api tu memakan benda-benda tak best tu. Dan benda tu hilang macam tu. Dan kita pun rasa kita dah bakar benda-benda yang blockage tu, kita rasa kita tenang. Ada juga blockage dengan kita visualize, kita jumpa orang, kita minta maaf, dia maafkan kita, itu pun boleh juga. Tapi untuk blockage kita akan sambung bersih diri, taubat, macam tu. Kita akan sambung malam esok. Okay, baik. Kelas kita malam ni setakat ni. Kita sambung dekat Telegram. Saya akan tanya soalan dan
Terus anda tulis sebelum anda mulakan. Mungkin siapa-siapa nak mandi kejap lagi, nak teruskan dan cuba buat visualization, rehearsal tu sekali lagi, kejap lagi. Dan tengok apa akan jadi dengan hidup anda esok. Adakah tersusun? Bila tersusun, kita rasa best. Waktu itulah rezeki datang, kita rasa benda tu magic. Sebenarnya lah rezeki tu datang dengan tepat bila kita rasa best. Kalau rasa tak best, kita tak nampak benda tu datang sebagai rezeki. Kita rasa, menyampahlah kenapa macam tu, macam ni. Sedangkan kita tak nampak benda tu datang untuk memberi sesuatu kita. Mungkin rezeki tak sahaja duit, tapi mungkin persahabatan baru, idea baru, pertolongan orang bagi, macam tu. Okay, itu saja. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asnal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey. Mak bidan kita tak bagi mandi lepas maghrib. Tu mandi air dingin. Kita mandi air hangat. Cuba ikut saya cakap. Ni TF aja. Kita follow TF. Okey, baik. Kita jumpa dekat grup Telegram. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.